Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi pelajaran kita masih di tajuk yang sama dengan minggu lepas, iaitu indahnya persahabatan. Cuma hari ini kita nak sambung lagi tentang kepentingan kalau kita mengamalkan adab-adab bersahabat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita apa-apa pun perkara kita buat sekarang, dalam kehidupan kita mestilah berpandukan sunnah Nabi Muhammad. Secara tak langsung kita akan free je dapat pahala. Senang je kan? Dapat pahala, tiru je perangai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu sama-sama kita baca doa sebelum belajar supaya kita mudah faham apa yang kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jom kita tengok sama-sama. Apakah kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah sifat penyayang. Sifat penyayang Nabi. Secara tak langsung, bila kita ada sifat penyayang ni, kita dapat memupuk rasa kasih dan sayang sesama sahabat kita dan menyemai sifat berkongsi kurniaan Allah. Bila kita ada rasa sayang pada sahabat kita, kita akan mudah ada perasaan nak berkongsi, sebab semua yang Allah bagi kat kita tu adalah nikmat kurniaan daripada Allah, bukan daripada kita sendiri. Jadi jangan rasa kedekut nak kongsi dengan sahabat. Kita akan ada sifat penyayang. Bila kita ada rasa sayang pada sahabat, kita akan mudah nak berkongsi dengan sahabat kita. Yang kedua, akan ada sifat prihatin. Bila kita mengamalkan adab bersahabat, kita akan ada sifat prihatin, iaitu kita akan dapat menimbulkan kemesraan, sentiasa mengambil berat tentang sahabat, mengambil berat, prihatin, ambil berat nampak kawan sakit ke tidur senyap je hari ni, biasa bising dia ni, tiba-tiba senyap je hari ni, tu maksudnya kita prihatin, kita ambil berat tentang sahabat. Dan seterusnya kita dapat mengeratkan persaudaraan sesama kita. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan. Bila kita mengamalkan adab-adab bersahabat, kita akan dapat kebahagiaan, di mana akan mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Bila kita berada dengan sahabat ni, mestilah akan aman dan harmoni, mana ada bergaduh-gaduh, dan akan merasa kemanisan iman dan bersahabat. Seronok tak kamu bila bersahabat, ada kawan, daripada kita duduk seorang je, tak ada orang nak kawan dengan kita, mana seronok. Seronok kan, manisnya persahabatan tu. Dan yang keempat, pastinya bila kita ikut sunnah Nabi, ada bersahabat mengikut sunnah Nabi, pastinya kita akan mendapat pahala. Mendapat pahala ni bermaksud kita akan mendapat perlindungan lah daripada Allah di hari kiamat nanti, dan juga memperolehi pahala untuk meninggikan darjat kita. Pahala ni meninggikan darjat kita, maknanya nanti di syurga kita dapat masuk syurga mengikut tahap pahala kita. Itulah tinggi darjat tu. Makin banyak pahala kita, makin tinggilah darjat syurga kita. Macam tu. Seterusnya kita sambung di buku aktiviti. Buku teks dah habis, kita sambung di buku aktiviti muka surat 124. Disuruh bincangkan. Alright, bincangkan. Jom kita baca sama-sama. Yusuf mengajak Din bermain bola. Dia memanggil Din dengan sopan. Basikal Din rosak, lalu Yusuf menumpangkan Din dengan basikalnya. Dalam perjalanan, tayar basikal Yusuf pancit. Mereka berjalan ke kedai basikal bersama-sama. Wang Yusuf tidak mencukupi. Din membantu membayar upah membaiki basikal.
Bagus. Okey, dalam cerita ni dua sahabat bernama Yusuf dan Din. Yusuf dia ajak Din pergi bermain bola. Dia memanggil Din dengan panggilan yang sopan. Okey. Basikal Din rosak. Yusuf dia ajak pergi main bola tapi basikal Din rosak. Lalu Yusuf tumpangkan Din naik basikal dia. Dia naik, dia bawa Yusuf naik basikal dia. Tapi dalam perjalanan pula basikal Yusuf pula pancit. Kan? Okey, jadi mereka pun berjalan ke kedai basikal bersama-sama. Okey, tapi bila nak baiki basikal tu tiba-tiba tengok duit Yusuf tak cukup. Siapa bantu? Din bantu bayarkan upah membaiki basikal itu. Okey, jadi tandakan right pada adab-adab bersahabat dalam cerita ni. Okey, sebagai contoh panggilan yang sopan. Okey, yang kedua, yang pertama, bergaduh. Ada tak dalam cerita ni tentang bergaduh? Tak ada kan? Itu bukan adab-adab bergaduh. Okey. Okey, nombor dua, menolong semasa kesusahan. Betul tak menolong semasa kesusahan? Mana dia menunjukkan dia menolong semasa kesusahan? Okey, ni. Okey, saya garis warna hijau mana? Basikal Din rosak. Lalu Yusuf menumpangkan dengan basikalnya. Itu masuk kesusahan Din masa tu nak pergi main bola, dia tak ada basikal dia rosak. Jadi Din tolong dia. Yusuf tolong Din naik basikal dia. Okey, yang kedua ada sifat tolong tadi, menolong semasa susah tadi. Yang kedua kat sini, bila wang Yusuf, duit Yusuf tidak mencukupi. Kan? Tidak mencukupi, maksudnya dia ada sifat menolong semasa rakan susah. Okey, jadi bagus tak adab bersahabat tak tu? Okey, betul, tanda right. Okey, nombor 3, bekerjasama. Kat mana bekerjasama kat sini? Mana yang menunjukkan bekerjasama? Okey, kita ambil warna biru pula. Mana yang menunjukkan sifat bekerjasama kat sini? Okey, mana? Ni dia naik basikal sama-sama. Satu, dia naik basikal sama-sama kan. Okey. Yang kedua, mana tadi? Ni berjalan ke kedai basikal bersama-sama. Maknanya itulah bekerjasama. Bila ada satu bila basikal tu dah rosak, dua-dua pergi kedai, bukannya tinggal je lah Yusuf bawa pergi kedai sendiri, aku baliklah dulu kan. Ni maksudnya bekerjasama. Jadi ini adalah adab-adab bersahabat. Okey, tanda right. So nombor 4, bermasam muka. Betul tak bermasam muka? Betul tak? Ada tak dalam cerita ni tentang bermasam muka? Tak ada kan? Jadi bermasam muka adalah salah, bukan adab-adab bersahabat. Okey, bagus. Okey, Ustazah lupa. Kamu jangan lupa. Tulislah macam biasa hari dulu, hari dan tarikh. Alright. Rabu 20 berapa pula? 23. Tulis dulu tarikh dan hari. Okey, seterusnya muka surat 125. Okey, 125 ni dia suruh kamu fikir dan isikan. Jadi disebabkan dia suruh kamu fikir dan isikan, Ustazah nak kamu buat sendiri. Ini aku janji maknanya aku janji kamu sahabat yang baik. Kamu tulis nama kamu kat sini. Contoh, kalau macam Ustazah, nama Ustazah lah, kamu tulislah nama kamu. Apa nak tulis nama Ustazah pula? Okay, di sini Ustazah lah, nama Ustazah Muhaini. Okay, kamu tulislah Aisyah ke, Fatimah ke, Ali ke, Imran ke, Muhaini Muhammad. Okay, kemudian saya Muhaini Muhammad dengan ini berjanji akan melaksanakan adab berikut. Adab bersahabat yang macam mana? Kalau Ustazah suka tolong menolong, tulislah apa yang kamu nak jadi, macam mana kamu nak berjanji menjadi rakan yang macam mana. Apa lagi? Yang sopan. Okey, jadi kamu fikirkan sendiri dan isi bagaimana sifat yang kamu nak, kamu janji nak jadi sebagai sahabat yang baik. Okey?
Okey, buat sendiri yang ni. Dan juga satu lagi muka surat 126, Ustazah pun nak kamu buat sendiri juga yang ni. Okey, senaraikan adab-adab bersahabat, di mana kita dah buat nota pada minggu lepas. Adab-adab bersahabat. Yang pertama dia dah bagi dah tolong-menolong. Lagi apa? Okey, semak balik nota yang kita dah buat minggu lepas. Kamu isikan jawapan di muka surat 126 ni. Okey, kemudian boleh hantar pada Ustazah. Okey, Ustazah rasa itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi minggu akan datang. Semoga Allah sentiasa melindungi anak-anak semua. Okey, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.